Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Sihat tak? Salam. Selamat pagi cikgu. Sihat alhamdulillah. Masih bersemangat? Masih. Bersemangat. Okey. Okey, so hari ni cikgu nak ajar awak semua topik yang baru. Okey. Okey, awak tengok slide kat depan ni. Gambar pertama tu gambar apa? Gambar apa? Gambar hakim. Gambar hakim. Okey, hakim bila dalam mahkamah dia kena buat apa? Adil lah. Dia kena Saya cikgu. berlaku adil, pandai. Okey. Gambar sebelahnya pula gambar berkenaan apa? Ada orang sedih, lepas tu ada yang datang pujuk. Apa maksudnya? Dia prihatin cikgu. Dia ambil berat. Dia ambil berat. Okey, pandai. So, hari ini kita akan belajar bidang 5.3 iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Okey, murid-murid, boleh fokus ya? Semangat? Boleh. Okey, kita melihat kepada slide yang seterusnya iaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang pertama adalah bersikap tidak berat sebelah. Maksudnya, bila kita buat keputusan, jangan berat sebelah. Betul tak? Okey, seterusnya, apabila kita membuat keputusan, layanan yang kita buat mestilah sama rata. Sebagai contohnya, cikgu dalam kelas ni ada Faiza dan GP Wen. Cikgu layan sama rata macam tu. Seterusnya adalah menghormati hak individu. Apabila kita membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan, kita akan menghormati hak seseorang individu tersebut. Seterusnya adalah adil dalam membahagikan sumbangan dan bantuan serta bersikap rasional. Seterusnya adalah prinsip keprihatinan. Prinsip keprihatinan yang pertama adalah berperi kemanusiaan. Apabila membuat keputusan, kita prihatin dan akan menjadikan kita seseorang yang berperi kemanusiaan. Seterusnya adalah menjaga kebajikan orang lain. Melebihi kepentingan diri sendiri. Maksudnya kita mestilah prihatin dekat orang lain melebihi dengan diri kita sendiri. Seterusnya adalah pemurah. Menunjukkan perasaan kasih sayang dan kepedulian. Okey. Seterusnya, saya nak awak semua catat ya apa yang saya ajar sebab nanti saya akan buat soalan. Boleh cikgu. Okey. Kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey. Okey Diana, kenapa datang lambat? Okey, tak apa. Nanti saya ambil nama awak masuk bilik disiplin. Okey. Kita dah masuk topik kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Yang pertama, daripada aspek prinsip keadilan, kepentingannya adalah tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menjaga hak kemanusiaan sejagat, mengelakkan perselisihan faham, membela nasib golongan yang tertindas. Apabila kita buat sesuatu keputusan, kita adil, so takkan berlakunya perselisihan faham serta akan menjaga hak kemanusiaan sejagat. Okey, seterusnya adalah membela nasib golongan yang tertindas. Maksudnya seseorang hakim akan membuat keputusan untuk menghukum pencuri. Bukannya dia hukum yang dicuri mangsa tu, so dia akan hukum pencuri tu tadi. Kalau berlakunya dia membela pencuri, itu dah maksudnya golongan yang tertindas tu adalah mangsa pencuri itulah. Okey, seterusnya adalah prinsip keprihatinan. Mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Seterusnya, menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat.
dan semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Okay, bila buat keputusan, pentingnya membuat keputusan berdasarkan prinsip keprihatinan. Ia akan menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat. Poin kedua dan ketiga ni adalah lebih kurang sama sahaja. Okey, faham tak? Faham je Bu. Okay. Seterusnya cikgu akan mengambil peluang ni untuk ajar awak tentang teori 4 komponen model oleh James Ress. Okey, sebab nanti awak akan mengaitkan teori ini tadi dengan topik yang kita belajar hari ini. Okey, kita masuk 4 komponen tadi. Kita masuk komponen yang pertama, iaitu sensitivity moral. Sensitivity moral adalah kepantasan seseorang menerima situasi sosial dan mengaplikasikan situasi tersebut terhadap tindakan yang diambil, orang yang terlibat dan akibat daripada setiap tindakan serta cara setiap pihak yang bertindak balas atas tindakan yang diambil. Namun begitu, jika sesuatu situasi tidak jelas, seseorang itu tidak akan membantu secara sukarela. Bahasa mudahnya adalah seseorang itu akan mengambil tindakan atas dasar nilai simpati dan empati. Faham tak? Faham. Okey, Faiza, apa dia bahasa mudah untuk sensitivity moral? Lebih kepada membuat keputusan yang pantas. Okey, pantas sebab apa? Ada nilai apa dalam diri? Nilai keadilan, empati. Empati dan simpati. Okey, seterusnya kita masuk kepada moral judgment ataupun pertimbangan moral. Okey, dengar elok-elok ya. Seseorang itu memutuskan tindakan yang paling bermoral yang patut dilakukan dengan menimbangkan pilihan dan menentukan perkara yang perlu dilakukan dalam situasi yang sama. Komponen pertimbangan moral yang diperkenalkan oleh James Ress juga sama seperti peringkat perkembangan moral Piaget dan Kolbe, iaitu melibatkan penakkulan moral. Ataupun nak senang, moral judgment ni adalah keputusan moral yang kita ambil. Macam tu. Seterusnya adalah motivasi moral. Motivasi moral ialah seseorang itu akan memberi keutamaan kepada nilai moral berbanding dengan nilai lain dan mempunyai keinginan untuk mencapainya. Ataupun nak senang, kita motivasi ni maksudnya apa yang berlaku tu kita ada motivasi nak buat, ada keberanian, ada semangat kita nak buat. Contohnya kita nak bantu orang susah, so kita berani nak bantu orang susah tu. Kita tak kisah dengan pandangan orang lain. Faham tak? Faham. Macam kita ingin capai sesuatu kan? Ya, betul tu. Moral motivasi tu tadi. Ataupun berani, semangat, kita berani tanggung risiko, macam tu. Okay. Seterusnya adalah moral action ataupun moral character. Karakter ni komponen yang keempat ataupun komponen yang terakhir. Karakter moral merujuk kepada kekuatan karakter seseorang. Karakter seseorang individu akan menjadi sensitif kepada kesan dan tindak tanduknya, sama ada beretika atau tidak beretika, yang merujuk pada tingkatan penakkulan moral masing-masing. Bagi mereka yang menguasai karakter lemah, mereka tidak mampu menunjukkan tingkah laku yang beretika. Kesemua komponen yang dinyatakan tadi melakarkan hubungan agak kompleks antara satu sama lain. Sekiranya berlaku ketidakcekapan pada mana-mana komponen tersebut dalam diri seseorang, adalah besar kemungkinan akan berlakunya apa yang dinamakan kegagalan moral ataupun dilema etika.
Dengan bahasa senangnya, moral character ataupun moral action ni adalah tindakan yang diambil. Maksudnya, tindakan yang kita nak ambil tu beretika atau tidak. Kalau beretika, dipanggil moral character ataupun moral action. Faham tak? Faham. Okey. Bagus. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti. Okey, aktiviti ni cikgu nak terangkan. Cikgu bahagikan Diana ada lagi ke? Diana? Oh, tak berapa. Oh, dia tu. Okey, okey. Okey, dalam aktiviti ni cikgu akan bahagikan awak kepada 3 kumpulan. Awak akan mendapat soalan berdasarkan topik kita tadi. Dan awak perlu kaitkan dengan teori yang saya dah ajar tadi. Macam tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, pandai. Okey. Jadinya awak tengok depan, tengok slide. Kumpulan 1 adalah Diana. Kumpulan 2 Faiza. Dan kumpulan 3 GP Wen. Okey, jadi baca dan jawab. Dan saya bagi masa 5 minit. Nanti awak akan bentangkan. Saya akan panggil seorang-seorang. Okey? Betul cikgu. Okey. Saya tunggu ya. Boleh berbincang, boleh berbincang. Cikgu dah siap. Okey, sekejap ya. Cikgu ada kerja kejap. Okey. Okey. Okey, sekarang cikgu nak panggil wakil kumpulan pertama iaitu Diana. Boleh tak awak bentangkan? Okey, tak apa. Cikgu dengar, cikgu dengar. Komentar moral yang boleh diambil berdasarkan nilai kepribadian. Saya akan menegur perbuatan jiran saya iaitu Encik Elvin sebagai dapat anda haiwan peliharaan dia ke klinik untuk mendapatkan rawatan atau suntikan vaksin kesihatan haiwan peliharaan dia. Okey. So awak ambil keprihatinan ke keadilan untuk topik kita? Keprihatinan cikgu. Okey, pandai. Okey, faham tak? Jadi awak faham topik dan teori kita? Faham. Okey. Seterusnya kumpulan kedua iaitu Faiza, wakil untuk membentangkan. Ya, saya cikgu. Okey. Dalam situasi saya dapat soalan saya dan rakan-rakan pergi ke pekan kunjungan keperluan. And then terlihat seorang pemimpin sedekah dalam keadaan perempuan kambing dan berbau bunga enak. Saya nak meminta sedekah. Okey, jadi apa yang jawapan awak tu? Apa tindakan awak berdasarkan teori dan topik? Bagi tindakan saya akan pilih untuk menolong pemimpin sedekah itu. Sebab saya mengikut prinsip keadilan. Kerana keadilan tu juga bermaksud menjaga hak manusia setempat. Lepas tu keadilan tu
manusia harus bersikap adil dalam membela nasib golongan yang tertindas. Dan apa yang saya kaitkan dengan teori stres yang cikgu ajarkan tadi, saya boleh kaitkan dengan aspek komponen model tadi cikgu. Okey, faham. Pandai-pandai. Sensitivity itu adalah kebolehan membuat keputusan dengan pantas. Jadi saya dengan pantas membuat keputusan sebagai seorang yang adil dan bersifat empati. Bahawa pengemis itu juga seorang manusia yang berhak untuk mendapat pembinaan. Betul tak cikgu? Betul. Okey, itu sensitivity. Okey. Moral judgment pula adalah kebolehan untuk membuat keputusan yang paling bermoral. Jadi mana saya akan tetap juga menolong pengemis itu walaupun dia kotor ataupun dia bawa busuk ataupun kalau saya tak suka lah halang saya untuk bersikap, saya tak akan menolong dia juga sebab dia berhak untuk mendapat keadilan. Okey, betul. Untuk moral motivation, saya berasa termotivasi, saya terdorong untuk membantu pengemis itu dalam keadaan yang susah. Jadi kerana saya merasakan dengan bantuan tersebut kita dapat beri dia keselesaan, dia mendapat hak dan keperluan untuk meneruskan hidup. Betul tak cikgu? Betul. Akhir sekali, moral character adalah tindakan yang saya rasakan patut atau beretika untuk kita lakukan dan wajar adalah kita dengan membantu dia. Jadi saya dapati dengan keempat-empat komponen ini dapat menolong saya bersikap dengan adil untuk membantu masyarakat. Okey, betul Faiza. Nampaknya awak sangat faham dengan teori dan topik tu. Okey, seterusnya kumpulan ketiga, GP Wen. Okey, cikgu. Okey, mesti semangat ya GP Wen. Bagaimana sebagai materi di bulan Bina, Okey. saya akan bertindak dengan prinsip prihatin, iaitu saya simpati dengan kucing-kucing yang telah dibuang, dan saya akan membawa anak kucing tersebut balik ke rumah. Okey. Dalam tindakan ini saya terdapat 4 model komponen, iaitu yang pertama sensitivity, iaitu saya telah berhati terhadap perbuatan wanita itu dan saya berasa sikap simpati terhadap anak kucing itu. Manakala pertimbangan moral, iaitu saya telah membuat keputusan yang bagus, iaitu membawa anak kucing itu balik. Okey. Manakala dari segi motivasi moral, iaitu saya terdapat keinginan untuk membuat baik, macam saya telah membuat bermoral, iaitu membawa anak kucing itu balik. Manakala moral character, Okey. dalam tindakan saya membawa anak kucing itu balik. Okey, faham. Okey, maksudnya GP Wen, Diana dan Faiza sangat-sangat faham dengan teori dan topik yang telah diajarkan tadi. Okey, kesimpulannya, apabila kita membuat keputusan, mestilah berdasarkan prinsip keprihatinan dan keadilan untuk memperolehi semua kepentingan-kepentingan yang telah saya ajarkan tadi. Okey, kesimpulannya kesimpulannya setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita sedikit sebanyak adalah berkaitan dengan teori James Rush, iaitu 4 component model of morality. Betul tak? Betul. Okey, jadi saya nak awak salin nota untuk saya buat ujian nanti. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih cikgu kerana membahas nanti. Okey, terima kasih. Sama-sama.